Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا أني ولو آية. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada di dalam kuliah ataupun di dalam perbincangan kitab Umdatul Ahkam oleh Abdul Ghani, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan kita telah pun sampai, kita kembali semula. Kalau bulan lepas kita langkau kepada bab Al-Udhiyah, binatang sembelihan ataupun korban. Hari ini kita kembali sambung kepada tempat yang telah kita berhenti sebelum ni, dan saya kira kita sampai dekat bab Istiqbalul Qiblah, kan? Bab bagus juga masuk bab ni. Tengah isu panas orang solat dekat tepi jalan raya, kita boleh ulas kita boleh ulas macam mana kita nak solat dalam kereta dan sebagainya. Okey, baik. Bab Istiqbal Al-Qiblah, bab tentang istiqbal. Istiqbal ni ialah daripada perkataan qiblah lah, iaitulah mendepani kiblah. Bab wajah kita ataupun dada kita berhadapan dengan kiblah. Muka surat berapa dalam buku tu? Surat 43. 43. Tuan-tuan, muka surat 43. Ya, okey, baik. Hadis 72. Okey, sebelum kita masuk pada bab ini, pada hadis ni, istiqbal al-qiblah ini ataupun kiblat orang muslim sebelum hijrah di mana? Itu kita kena jawab. Adakah orang Islam mereka telah solat sebelum difardukan 5 waktu? Itu kita kena tahu. Dan setelah difardukan 5 waktu sebelum hijrah, adakah kiblat, di manakah kiblat orang Islam? Dan setelah berhijrah, di manakah kiblat orang Islam? Okey. Yang pertama ialah kiblat orang Islam, ataupun yang pertama, persoalan yang pertama ialah adakah solat sebelum difardukan 5 waktu? Jawapannya ada. Sebahagian ulama khilaf solat apa. Jadi di antara mereka ada 2 waktu, siang dan malam, pagi dan petang, 2 rakaat difardukan. Di mana kiblat mereka? Kiblatnya begitu jugalah, selepas difardukan solat 5 waktu ketika Isra' dan Mi'raj, difardukan 5 waktu. Di manakah kiblat? Kiblat ketika di Mekah sebelum hijrah adalah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, bukan di Kaabah. Tapi Nabi SAW solatnya di Kaabah, menghadap Kaabah dan menghadap Baitul Maqdis. Macam mana tu? Tuan-tuan, macam mana? Boleh tak? Jawapannya boleh. Sebab di Kaabah kita boleh menghadap mana-mana sahaja. Sebab di Kaabah kita boleh menghadap mana-mana sahaja. Kita boleh menghadap ke utara, boleh menghadap ke selatan, boleh menghadap ke barat. Di mana kita duduk, di situlah kita akan menghadap, walaupun dan kita menghadap Kaabah. Perintah ketika itu adalah menghadap Baitul Maqdis. Tetapi oleh kerana keinginan Nabi SAW untuk menghadap Kaabah juga, untuk berkiblat dengan Kaabah juga, Nabi solat antara baina ruknain, antara 2 rukun, rukun Yamani dengan rukun rukun Yamani dengan rukun antara 2 rukun. Antara 2 rukun Nabi duduk dekat situ, Nabi menghadap Kaabah dan dalam masa yang sama menghadap Baitul Maqdis. Ini seperti mana yang dinakalkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir dia. Dia katakan Nabi SAW yusalli wa
wa huwa bi ka'bati nahwa Baitul Maqdis wal ka'batu baina yadayhi. Okey. Wa ba'da ma hajara bi 16 syahran thumma insarafa ila al-Ka'bah. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabari. Dia kata apa? Nabi SAW dia solat di Makkah, dia solat di Mekah nahwa Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Dan dalam masa yang sama dia menghadap wal Ka'bah baina yadayhi, dan Kaabah di hadapan dia. Ya. Okey. Kemudian wa ba'da ma hajara 16 syahran, pada selepas hijrah selama berapa lama? 16 bulan. Ada sebahagian riwayat kata 17 bulan. Maka barulah turun ayat mengatakan bahawasanya tukar kiblat kepada Baitullahil Haram. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama', kan, aku melihat kamu sentiasa menadah tangan ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kata Allah, dan kami akan pastikan, dan kami sekarang ni kami perintahkan kamu untuk menghadap kiblat yang kamu suka. Itu adalah kemudian Allah perintahkan Nabi untuk tukar kiblat. Ketika itu Nabi solat zuhur, atau sebahagian riwayat kata solat asar. Dalam rakaat yang kedua Nabi pun tukar kiblat, dan tengah solat. Okey, itu yang pertama. Nah, Kaabah pertama, kiblat pertama adalah Baitul Maqdis, dan kemudian itu kiblat yang adalah Baitullahil Haram. Okey, baik. Selepas 17 bulan, setahun 5 bulan kiranya. Lepas tahun 5 bulan masuk tahun kedua hijrah lah. Masuk tahun kedua hijrah barulah tukar kiblat. Nah. Okey, baik, kita masuk kepada hadis. Nah. Okey, sebelum tu menghadap kiblat ini adalah syarat sah solat. Dia bukan rukun, dia syarat sah solat. Syarat sah solat ni dia ada 4. Yang pertama at-taharah. Yang pertama dia mestilah ada bersuci. Dan last sekali adalah menghadap kiblat. Jadi ini adalah syarat sah solat. Tanpa istiqbalul kiblah, maka tanpa menghadap kiblat, maka sah tak solat? Jawapannya tak sah solat. Melainkan dua perkara. Yang pertama ialah salatun nafilah fi halatis safari. Yang kedua fi syiddatil khauf. Dua perkara. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dia kata istiqbalul qiblah syartun min syurut sihhatis salah illa fi halatain. Syarat istiqbal qiblah, istiqbal menghadap kiblat ini, iaitulah menghadap Baitullahil Haram, menghadap Masjidil Haram, adalah wajib ataupun adalah syarat sah daripada syarat-syarat sah solat. Melainkan dua perkara. Yang pertama ialah fi syiddatil khauf, dalam keadaan yang sangat takut. Fi syiddatil khauf ni kalau zaman Nabi perang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kamu dalam keadaan takut, maka solatlah dalam keadaan berjalan atau berkaki. Ada dua keadaan dalam solat perang. Solat yang boleh menghadap kiblat, solat yang boleh masih lagi boleh berjemaah, maka dua-dua ni berlaku pada zaman Nabi. Solat berjemaah, solat khauf secara berjemaah, dia ada kaifiat dia. Kita akan masuk, mungkin kita akan masuk solat khauf, kita akan bicarakan kaifiat solat khauf ketika perang. Dan ketika syiddatul khauf, ketika terlampau ketakutan, maksudnya dah boleh dah nak duduk, berdiri, takbir, rukuk, dah tak boleh dah. Maknanya ketika dalam keadaan musuh ni dalam saf orang Islam tengah berperang, dalam keadaan campur, kena solat tak? Kena, kalau boleh. Tapi solat khauf, sebab itulah farijalan aw rukbanan, solatlah ketika dalam keadaan berjalan ataupun berlari, berjalan ataupun rukbanan. Berjalan tu maksudlah berjalan, berlari ke. Solat sama ada berjalan ataupun menunggang kenderaan. Boleh solat. Dan berlaku pada zaman Nabi. Maka dia ada dua, sama ada boleh dijamakkan ataupun sama ada boleh solat dalam keadaan khauf. Solat khauf. Okey. Dan yang itu dalam keadaan perang. Termasuk juga dalam syiddatul khauf ialah mengelakkan diri daripada banjir misalnya. Mengelakkan diri daripada dikejar balik bayar khinzir.
Balik bayar babi lah kan, susah sangat sebut babi. Dikejar orang kejar nak bunuh kita. Kita tengah solat. Kurang ajar kamu lompat parti. Geram. Dia kejar kita nak pergi tikam kita. Maka konsep dalam Islam bukannya aku redha lah aku tengah solat ni. Tawakal ala Allah. Aku mati syahid. No. Syahid itu setelah usaha, bukannya serah diri. Maka dia boleh lari. Dia lari. Syiddatul khauf. Batal tak solat dia, maka tak batal. Walaupun dia lari berpaling daripada kiblat. Dia lari. Kemudian dia jumpa tempat selamat, dia sambung. Iyalah, lagi satu rakaat je. Dia pun sambung. Dengan syarat dia lari-lari tu dia tak jumpa air, dia tak minum dulu. Kalau dia jumpa air dia pergi minum. Dia pergi panggil telefon, "Hello, mari kawan tolong." Kalau macam tu dah memang tak boleh dah lah. Dengan syarat dia lari sajalah, dia hanya bergerak. Dia bukannya pergi. Kalau dia minta jerit tolong tanpa sengaja pun, itu tak dikira batalkan solat. Kita ni dalam mazhab Syafi'i, ucapan yang ada maksud, ataupun ada dua kalimat yang tak ada maksud. Contohnya dua kalimat tak ada maksud. Apa dua kalimat tak ada maksud? Bagi sikit. Jajah, contohnya apa? Jajah ada maksud? Tak ada. Batal tak salat? Batal. Satu kalimat yang ada maksud, batal tak salat? Batal juga. Qi dalam bahasa Melayu ada tak satu kalimat ada maksud? Satu kalimat je. Satu huruf, afwan, bukan satu kalimat. Dua huruf, afwan Ya, dua huruf. Afwan dua huruf yang keluar daripada mulut, dua huruf yang keluar daripada mulut walaupun tidak ada maksud, batal salat. Satu huruf, kalau tiga lagi lah, lagi banyak lagi lah. Satu huruf yang ada maksud. Maknanya kalau satu huruf tak batal solat lah. Tapi kalau satu huruf yang ada maksud, batal solat. Contohnya apa? Qi ni apa? Bukan. Qi ni wiqayah. Qi. Hindarkanlah. Qu li anfusikum wa ahlikum nara, kan? Qi. Contohnya lari, kita lari. Maka batal lah. Satu. Qi dalam bahasa Melayu tak ada maksud. Qi. Batal tak solat? Tak betul salat. Sebab kita bukan ada maksud qi dalam Melayu pun. Tak batal solat. Tapi qi tak ada maksud pun. Qi batal tak solat? Batal. Okey. Ini gambaran ni saya nak beritahu ni. Nak batalkan solat. Tapi kalau ucapan yang banyak tanpa sengaja, macam mak kau. Tiba-tiba ada orang mari jahat kan. Orang mari geletek kita punya pinggang. Ketiak. Pacut mahang. Batal tak solat? Tak batal. Tak sengaja. Yang batalkan solat adalah sengaja. Oleh itu kalau dia lari dalam keadaan dia berniat tak nak putuskan solat pun, dia berlari dalam keadaan niat dia tak nak putuskan solat, dia nak cari tempat yang ada, dan tapi dia lari-lari tu keluar, batal tak solat? Tak. Tapi kalau dia lari, dia memang niat nak telefon, korang geng ni dia nak tikam aku, contohlah, dengan sengaja, maka batal solat. Okey, boleh faham? Okey. Pergerakan yang banyak fi halati darurah, di dalam keadaan darurah, la tubtilus salah, tidak membatalkan salah secara ittifaq ulama. Ittifaq, sepakat para ulama, tak membatalkan solah. Okey. Apa cerita pasal membatalkan solah ni? Ittifaq. Sudah. Apa cerita dengan kiblat? Tak dapat hubung kait ni. Okey, baik. So dekat mana kita tadi? Haji, kat mana? Farijalan au rukbanan. Sama ada berlari, farijalan au rukbanan. Sama ada berlari ataupun menggunakan kenderaan. Sama ada, kata Imam Ibn Kathir ketika menterjemahkan ayat ini, mentafsirkan ayat ini, sama ada mustaqbilil qiblah,
berdasarkan riwayat Ibnu Umar, dia kata apa, sama ada mustaqbilil qiblah ataupun ataupun ghair mustaqbilil qiblah, sama ada dia menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, sah solatnya. Dua syarat, sama ada fi syiddatil khauf, di dalam keadaan yang sangat takut. Di syarat yang kedua, solat nafilah, solat ataupun tatawwu', solat sunat dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir. Ustaz, solat okey, masuk sikit je sebelum kita masuk kiblat balik. Solat sunat dalam keadaan musafir, la khilafa fi. Tidak ada khilaf bainal ulama, boleh solat di atas kenderaan walaupun tanpa menghadap kiblat. Melainkan mazhab Hambali dia syaratkan takbiratul ula mesti menghadap kiblat jika mampu. Mazhab Syafi'i dia kata sunat saja. Kalau dia tak menghadap kiblat pun tidak ada masalah, tetap sah. Tapi dia boleh. Persoalan dia ialah dia bukan musafir. Dia fil hadar. Dia bukan musafir, dia balik Raja. Macam kita ni balik Raja lagi nak solat sunat contohnya. Atas motor. Isteri Haji Hisham nak solat sunat atas belakang. Lama pula suami aku bawa motor, aku nak solat sunat belakang contohlah. Okey, boleh tak? Dia bukan dalam musafir. Maka fakhtalafa fihi al-ulama. Ulama khilaf. Jumhur kata tak boleh. Jumhur kata tak boleh. Sebahagian ulama kata boleh, antaranya al-Istirkhi di dalam mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i, al-Istirkhi nama dia, dia membolehkan sebab Ibnu Hazm al-Andalus, Ibnu Hazm Az-Zahiri juga kata boleh solat sunat walaupun bukan musafir, based on zahir al-hadis. Antaranya hadis yang kita akan jumpa ni. Sebab dalam hadis yang pertama yang kita akan masuk hari ini ialah tak menyatakan bahawasanya Nabi safar ketika solat di atas tunggangan. Solat di atas tunggangan, ataupun unta lah, riwayat lain unta. So, namun dalam riwayat yang lain ada nyatakan tentang safar. Nabi solat di atas tunggangan ketika Nabi bermusafir. Maka jumhur ulama, 4 mazhab, mereka bawakan dia mutlak muqayyad. Dia bawakan hadis yang mutlak, dia taqyidkan dengan hadis yang safar tadi. Maksudnya dia kata, dia bawakan hadis yang umum ni, hadis yang mutlak ni, hadis yang umum lah dalam Melayu, diikatkan dengan hadis safar. Maksudnya tu, syarahnya tu. Maksudnya dalam hadis yang kita akan baca ini bukanlah dalam, maksudnya Nabi dalam keadaan musafir based on hadis lain, based on riwayat yang lain. Namun demikian, sebahagian ulama kata tinggalkan keumuman hadis ini, maka boleh juga, maka boleh juga untuk solat walaupun dalam keadaan tidak musafir. Okey, baik, boleh. So mana yang lebih kuat, wallahu a'lam bisawab. Tuan-tuan kajilah sendiri, baca lagi. Lagi kalau nak bincangan ni lagi panjang. Okey, hadis yang pertama, al-hadis an Anas ibn Sirin qala. Anas ibn Sirin ni adalah dia hadis Umar dulu tak? Hadis Umar dulu. Oh, afwan, betul. Hadis Umar dulu. Okey, daripada Abdullah ibn Umar, hadis Abdullah ibn Umar kata radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahri rahilatihi. Okey, ni yang kita hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sebab dua-dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka radhiyallahu anhuma, kita doakan kedua-duanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusabbih, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbih, bertasbih. Yusabbih di dalam hadis ini maksudnya solat sunat. Daripada mana datang solat sunat? Ini adalah uruf syarak. Ta'rifnya ada banyak ta'rif, daripada segi syarak, ta'rif dari segi uruf ulama, ada uruf Quran, ada uruf macam-macam. Uruf syarak, kebiasaannya tasbih bila dikatakan yusabbih, maka dia menunjukkan kepada solat sunat. Banyak kalau tuan-tuan dia orang Arab, saya di Yaman pun dia kata irka' raka'atain, rukuk pun dikatakan solat. Dia gunakan itlaqul ba'du alal kulli. Jadi istilah dia itlaq al ba'du alal kulli, dia menyatakan sebahagian
untuk menunjukkan kesemuanya. Antara sebahagian solat adalah tasbih, bertasbih. Maka dinyatakan untuk semuanya. Ini kita panggil menyatakan sebahagian untuk semua ni dalam ilmu lah. Okey, kana yusabbih ala dhahri rahilati, Nabi SAW solat sunat di atas rahilatihi, di atas tunggangannya. Dalam riwayat yang lain di atas untanya, haitsu kana wajhuhu, di mana-mana pun tunggangannya itu bergerak ataupun berarah, wajah mengarah ke arah timur, barat, mana-manalah. Tak kisah dah kiblat di mana pun solat. Ini yumi'u bi ra'sihi. Bagaimana dia buat? Yumi'u ni memberi isyarat, yushiru dengan kepalanya. Maksudnya rukuknya gini, sujudnya lebih rendah. Ada hadis yang lain nanti. Dalam hadis ni tak menunjukkan rukuk sujud lebih rendah daripada rukuk, tapi dalam hadis yang lain menunjukkan bagaimana yumi'u ni, bagaimana cara Nabi memberi isyarat ni, memperlakukan isyarat ini ialah dengan rukuk Nabi tunduk sikit dan sujud Nabi lebih rendah daripada rukuk. Itu syaratnya. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar pun lakukan perkara begini. Bahkan Anas bin Malik juga melakukan perkara begini. Nanti kita akan tengok ada tak hadis tu Anas bin Malik. Ada. Okey, baik. So daripada hadis ni, wa fi riwayat kana yutiru ala ba'irih. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW solat yutir, solat witir di atas ba'irnya. Di atas ba'ir, unta ni, yang kata unta ni. Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, melainkan Nabi tak solat maktubah, solat wajib di atas tunggangan. Okey. Hadis ni menunjukkan bahawasanya hanya ada faedah dia yang besar, faedah besar. Faedah yang pertama ialah boleh solat sunat di atas tunggangan walaupun tanpa menghadap kiblat. Apa-apalah kita tunggang. Sekarang ni kita tak pakai tunggang lah, kita bukan menunggang kan. Kita panggil apa? Kalau naik kereta kita panggil apa? Menaiki je. Menaiki lah. Tak ada orang panggil menunggang kereta. Ada? Menunggang kereta tu lain lah. Menaiki kenderaan. Sama ada kita duduk dalam apa ni, kereta, bas, train, ataupun kapal terbang lagi lah, ataupun safina, kapal laut, maka dibolehkan solat sunat tanpa menghadap kiblat. Inda jumhurul ulama, di sisi inda jumhurul ulama, sebahagian ulama kata boleh solat dalam kenderaan walaupun dia tidak musafir. Okey. Faedah yang kedua ialah tidak boleh solat wajib di atas kenderaan, melainkan inda ad-darurah, ketika darurat, ataupun inda al-hajah, keperluan. Okey. Sebab apa? Ini ijma' ni. Dinukilkan ijma' tak boleh solat, sebab dalam hadis ni clear. Dalam hadis ni clear. Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Nabi tak pernah solat dekat atas, Nabi tak pernah solat maktubah, solat wajib di atas kenderaan. Nabi akan turun dan Nabi akan menghadap kiblat, lalu Nabi pun solat. Jadi masalah bila beraya tu. Okey, masalah sekarang. Okey, nanti kita akan masuk. Masalah sekarang. Ada orang dia faham macam ni, dia faham solat di lebuh raya baru-baru ni. Dia balik raya kat Kelantan lah, saya dikatakan. Maka waktu subuh, tengah jam teruk, maka mereka pun solat. Mula saya tengok video, saya tengok gambar tu, saya terfikir juga, saya ada tulis status juga. Kalau kenapa depa solat di jalan raya? Kalau solat Zuhur ataupun solat Asar, kenapa depa tak jamak? Ataupun kalau solat Maghrib, kenapa tak jamak? Waktu antara kedua tu panjang. Kalau Maghrib ke Isyak, waktu dia ada berapa jam? 10 jam. Kalau Zuhur ke Asar, waktu 20 jam. Bayangkan 1 sampai 7, 20 jam. Lebih kurang 6 jam. Mestilah at least jumpa petrol pump ke, petrol station ke. Maka kalau begitu keadaan yang boleh jamak, still kalau tak baloi sangatlah, tak boleh dia solat kat tepi jalan. Sebab
agama memang tidak boleh pun solat kat jalan raya tak boleh. Memang tak boleh. Al-Imam An-Nawawi pun nukilkan perkara yang sama, tak boleh solat di jalan raya. Sebab apa? Dia itu ibarat mengganggu jalan. Kita akan jadi adha. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu ada 67 cabang. 67 sab'una syu'bah. Bid'u wa sittuna syu'bah, 67 cabang. Paling tinggi ialah qaulu la ilaha illallah, tauhid. Dan paling rendah ialah mengalih adha, perkara yang mengganggu jalan. Itu iman paling rendah. Sedangkan kalau kita solat dekat jalan, maka ia mengganggu jalan. Bahkan bukan sekadar mengganggu jalan, ia akan mengganggu diri kita dan orang lain. Bukan mengganggu jalan saja, mengganggu diri kita sendiri. Bahkan bukan begitu saja, ia akan mengundang maut di jalan tengah. Kalau tak jam tak apa lagi tuan-tuan. Kalau tak jam mana ada orang nak lalu, motor pun akan lalu pecut dekat tengah-tengah. Kita naik motor, kita tahu tanya haji kan. Haji kalau tak jam, dia pecut tengah-tengah cari. Tak adanya kita nak lalu di jalan kecemasan. Kalau jam, maka apa yang akan berlaku? Bukan setakat motor, kereta pun akan lalu di jalan kecemasan. Bayangkan kalau jam, orang solat dekat lebuh raya, tepi lebuh raya. Maka apa akan berlaku? Tidakkah itu akan memudaratkan nyawa dia? Ni memudaratkan nyawa. Ini saya cakap macam ni, saya tulis status. Maka orang pun kata, apalah ustaz sesat. Habis tu tak payah solat lah. Ada yang kata ni ustaz segera. Ustaz segera. Saya kata, siapa yang segera? Siapa yang tak belajar? Siapa yang kata, okey baiklah kalau macam tu kereta rosak boleh berhenti tepi jalan, solat tak boleh. Kereta rosak boleh ke pilih? Kereta hang jangan rosak sekarang. Rosak nanti 5 minit lagi. Rosak 10 minit lagi. Jamaklah rosak pun tak kisah. Kumpulkan segala kerosakan tapi bukan kat sini. Boleh pilih ke kereta nak rosak? Mana boleh pilih? Banyak berlaku kereta rosak tersalah tepi jalan, maka kemalangan. Kereta lah langgar, motor langgar. Kan? Berlaku. Maka kita katakan siapa? Itu masalahnya tak nak belajar. Maka dibolehkan jamak. Kalau dalam waktu jamak, kita jamakkan. Tunggu jamak. Kalau tak boleh jamak, maka lepas tu baru orang saya tahu. Lepas itu solat subuh tak boleh jamak. Kalau tak boleh jamak, apa yang kita perlu buat? Solat dalam kenderaan. Ni. Solat dalam kenderaan itu yang afdal. Jika dengan syarat memang kita dah tak jumpa dah tempat untuk solat berhenti dan waktu dah nak habis. Kena masih tunggu solat cari. Dan kita pun tahu sekarang ni pun ada map contohnya kan. Memang petrol lambat lagi. Ataupun tempat memang tak ada. Tempat nak berhenti ke apa semua memang tak ada. Maka solat dalam kenderaan ketika itu. Sah tak solat dalam kenderaan? Jawapannya sah. Perlu ulang tak? Fakhtalafa fihi ulama, maka khilaf. Sebab melihat kepada solat dalam kenderaan. Okey. Apa yang kita melihat pada solat dalam kenderaan? Dua perkara. Yang pertama, ada wuduk ke tidak ada. Yang kedua, menghadap kiblat ke tidak. Okey, kita bagi satu-satu. Wuduk dulu. Kalau solat dalam kenderaan tidak ada air ataupun ada air yang sedikit untuk kita minum. Sebab ada air yang sedikit untuk kita minum, ataupun memang tak ada air. Memang tidak ada dalam kenderaan, memang dah tak ada air. Ataupun ada air, kita tak boleh nak ambil wuduk. Macam orang sakit lah. Air ada, tapi tak boleh ambil wuduk. Ini air ada, macam mana nak ambil wuduk tengah bawa ni? Nak semua muka, nak kaki. Kalau boleh, ambil, silakan. Kalau boleh, silakan ambil. Kalau tak boleh, masalah. Kalau dalam keadaan ada air ataupun tidak ada air, ataupun ada air tapi tak boleh guna air, maka dia berpindah kepada apa tuan-tuan? Tayamum. Tayamum lagi mudah. Tayamum lagi mudah. Masalah tayamum ni kalau kereta baru. Kereta yang rajin dia pergi cuci, tak ada debu lah. Jadi tuan-tuan jangan cuci kereta. Boleh guna untuk tayamum. Tak juga tuan-tuan kalau dalam mazhab Syafi'i dia tak sah juga. Debu yang dalam kereta tu dia tak sah. Mazhab Hanafi sah. Boleh guna juga. Kalau ta'azzur min isti'mal, tayamum juga. Kalau memang tak boleh juga nak guna, air pun tak ada, tayamum pun tak boleh, maka dia dinamakan faqidu at-tahurain. Orang yang
Dia ada istilah. Kita buka kitab fiqh semua ni, semua mazhab dia akan bicarakan tentang istilah orang yang tidak ada dua tahurin, tidak ada dua alat tersuci, air dengan juga tanah. Maka dia perlu solat atau tidak? Khilaf lagi ulama. Yang paling rajih ialah wajib dia solat. Wajib dia solat dan dia tak wajib ulang. Ini yang paling rajih. Hatta Imam An-Nawawi dia kata pandangan ini adalah pandangan, walaupun dalam mazhab Syafi'i wajib solat, wajib ulang. Muktamad dalam mazhab Syafi'i wajib solat, wajib ulang kalau dia tak ada wuduk dan dia tak ada tanah untuk tayamum, tak ada debu, maka dia wajib solat dan dia wajib ulang. Tetapi sebahagian mazhab, sebahagian ulama Syafi'i juga, antaranya Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani ni nasirul mazhab Syafi'i, orang yang membantu mazhab Syafi'i. Dia mengatakan, dia juga memilih pandangan qaulul qadim. Ini dikatakan disebabkan kepada qaulul qadim mazhab Syafi'i. Tak perlu ulang. Dia kata wajib ijabus salah wala tajibu al-i'adah. Tak wajib untuk ulang. Kata Imam Nawawi, wa hadha qaul aqwa dalilan. Inilah qaul yang paling kuat dari segi dalilnya. Dalilnya apa tuan-tuan? Dalilnya pernah dalam satu keadaan musafir Nabi dalam keadaan, tuan-tuan tahu hadisatul ifk, Aisyah radhiyallahu anha, ni dalilnya. Aisyah radhiyallahu anha apabila dia bermusafir bersama Nabi, maka dia pinjam qiladah, dia pinjam rantai daripada Asma. Dia nak berhias lah, kan? Dia nak berhias dekat Nabi, nak cantik comel-comel dengan Nabi. Dia pun pinjamlah dekat madu dia, dekat madu dia. Maka dia pun pakai, dah hilang. Ketika tu Aisyah masih muda, dia pun halal syuai balai lagi, hilang. Bila hilang, Nabi pun utuskan beberapa orang untuk cari rantai. Dan apabila cari rantai, dah masuk waktu, mereka pun solat tanpa wudu, tak ada air. Waktu tu tayamum belum turun lagi, di syariat tayamum belum turun lagi. Mereka solat dalam keadaan tidak ada air. Dan apabila mereka sampai kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat tayamum. Dan Nabi tak perintahkan mereka untuk ulang solat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi aqwa dalilan. Mazhab yang mengatakan wajib solat tanpa wajib mengulang adalah sah solatnya itu, dan dia tak wajib ulang adalah pandangan yang paling kuat. Bukan pandangan ini pandangan Wahabi. Ini adalah pandangan mazhab Hambali dan pandangan mazhab sebahagian daripada pandangan sebahagian ulama Syafi'i. Antaranya Imam Muzani. Tuan-tuan bukan calang-calang Imam Muzani. Kalau tuan-tuan kata Wahabi, Imam Muzani Wahabi lah kalau isu ni. Ni nak marah sikit ni. Ni mengaji, ni nak suruh mengaji ni. Ustaz segera. Tak apalah Ustaz segera lah. Okey lah. So ini adalah, ada mazhab yang mengatakan tak perlu solat dan tak perlu ulang. Tak perlu solat dan tak perlu qada. Antaranya mazhab Maliki. Sebab dia kata apa? Wudu adalah syarat sah solat. Syarat untuk solat. Kalau syarat tu telah habis, maka kewajipan tu pun tidak ada. Maka tak perlu solat dan tak perlu ulang. Ada mazhab yang kata pula ketika tu dia hanya sunatnya solat, sunat, tetapi wajib ulang. Ada yang kata wajib solat tetapi sunat ulang. Banyaklah tuan-tuan. Tapi yang lebih kuat, yang saya kata wajibnya solat dan tak wajib dia ulang ketika itu. Ini menjawab isu yang tak boleh jamak. Kalau isu boleh jamak, maka dia kena tunggu untuk sampai dia jumpa air. Kalau dah habis waktu yang kedua pun, waktu yang dia boleh jamak tu still tak jumpa air, maka dia boleh solat. Tapi takkanlah tak jumpa tanah pun juga. Kalau tanah jumpa air pun tak ada, pasir ada, pergi R&R air tak ada, pasir akan ada, maka dia kena ambil tayamum. Tayamum lagi mudah tuan-tuan, lagi mudah. Tepuk 2 kali dalam mazhab Syafi'i, muka kemudian tangan. Dalam mazhab jumhur, muka kemudian tangan pegangan saja. Dalam mazhab sekali saja, selesai. Tepuk sekali mazhab jumhur, tepuk sekali muka, tangan pergelangan saja. Lagi mudah. Okey, itu isu yang pertama. Maka dia kena solat dalam kenderaan walaupun dia tak ada wudu. Isu kiblat pula. Kiblat pun sama juga. Kaedah dia senang tuan-tuan. Kaedah dia ialah, kata Imam Al-Muzani, kullu salatin
amara yaf'aluha fil waqti ala naw'in minal khalali la yajibu qada'uha. Kata Imam Al-Muzani, dia kata setiap solat yang diperintahkan untuk buat dalam waktunya lalu dilakukan walaupun ada khalal, walaupun ada cacat pada rukunnya, maka la yajibu qada'uha, tidak wajib untuk dia qada. Ini kaedah senang. So kalau dia tak ada taharah, kalau dia tak ada pakaian untuk menutup aurat, salah satu syarat sah solat ialah dia mestilah menutup aurat. Dan kalau dia tidak ada kiblat, dia tak tahu arah kiblat, kemudian dia berijtihad di mana sahaja yang dia tahu, ataupun dia tidak mampu menghadap kiblat, dia tahu tapi tak mampu. Misalnya apa? Kiblat di belakang, tengah bawa kereta, lagu mana nak pusing? Kalau pemandu okey lagi. Kalau pemandu macam mana dia buat? Dia boleh pusing tak? Dia boleh pusing lagi. Dia pusing sikit, dia takbir cukuplah, sekadar dapat takbir dia pusing lagi. Boleh lagi diusahakan. Kalau tak boleh, tengah ni, kenapa? Cari duit. Kalau dia tengah mandu, macam mana dia nak pusing? Tak boleh. Maka dia tahu kiblat tapi dia tak boleh ta'adzur. Dia uzur daripada melakukan. Ataupun dia memang tak tahu, kemudian dia ijtihad, mana dia tengok, mana dia rasa betul, maka dia pun buat. Maka ketika dia tahu sebenarnya salah, maka dia tak perlu ulang lagi. Apa dalilnya? Dalilnya lagi banyak lah. Pernah Nabi dalam keadaan musafir, maka dalam keadaan yang gelap gelita, dia orang pun tak tahu, bintang pun tak ada, dia orang tak tahu kat mana arah kiblat, maka dia pun solat, dia pun buat tanda mana dia orang solat. Esok-esok pagi bila dia check, pakat salah. Bila dia rujuk Nabi kata, kamu telah sempurna solat kalian. Solat kalian telah sempurna. Begitu jugalah dalam keadaan solat, kan tadi kisah yang ditukarkan kiblat tadi, penduduk Quba dia pun solat, waktu solat tu ditukar adalah waktu asar. Dia pun solat maghrib, isyak dalam keadaan kiblatnya salah, still menghadap Baitul Maqdis. Dalam keadaan jahilan, dalam keadaan jahil. Sampai waktu subuh, nanti ada hadis yang kedua tak silap. Sampai waktu subuh barulah datang orang kata, dia kata waktu solat dah ditukar kiblat. Maka tengah solat dia pun baru terus pusing. Pusing ke belakang 360 darjah. Fastadaraha. Maka dia pun pusing 360 darjah. Kemudian menghadap kiblat. Dan tidak diperintahkan untuk ulang solat yang tak menghadap kiblat tadi. Solat maghrib dan isyak tadi. Tapi kalau tengah solat kena pusing tahu ke arah kiblat. Perlu tak qadakkan yang 2 rakaat ataupun 3 rakaat yang dia tak menghadap kiblat? Jawapannya tak perlu. Apa dalilnya? Dalilnya kisah tadi tu. Tapi kena tak? Kena pusing. Kalau orang kata, Haji salah kiblat tu, cuba tengok sikit, kiblat tu ke sana, Haji terbalik, lantaklah, kita pun buat bodoh. Aku tengah solat ni mana boleh bergerak. Dia nak kena pusing ke belakang, mana boleh bergerak? Boleh. Ni masalahnya, orang takut gerak ni. Pergerakan yang banyak kalau dia itu dalam hay'ah solat, untuk dalam keperluan solat, maka tidak ada masalah pergerakan yang banyak. Pergerakan yang banyak yang dikatakan batalkan solat ni pergerakan yang di luar solat, yang tak ada kemengena dengan solat. Tu yang jadi masalah tu, nak gerak kanan, nak tarik rapat soft, nanti kita masuk bab soft. Okey. Habis hadis yang pertama. Okey, menjawab. Jadinya solat dalam kereta, walaupun kalau dia boleh ambil wuduk, wajib ambil wuduk. Kalau dia tahu arah kiblat, misalnya kiblat tu di hadapan dia, maka tak ada masalah lah, memang solat ke depan lah. Maka lagilah memang tidak ada masalah, tidak ulang. Tapi kalaupun dia tidak ada wuduk, kalaupun dia tidak menghadap kiblat, maka dia perlu juga solat, dan perlu tak ulang, tidak wajib ulang. Tapi kalau dia nak solat juga, ini kita panggil dalam istilah solat hormat waktu, hurmatu lil waqti. Ada tak? Memang ada dalam mazhab Syafi'i solat hormat waktu, solat hurmatu lil waqti, solat hormat waktu. Cumanya beza dia, adakah dia perlu ulang balik? Ini kat sini. Beza dia. Ada qaul yang kata tak perlu ulang, ada qaul yang kata perlu ulang. Ala kullin, kalau nak ulang sebab dia ambil ihtiyat, berhati-hati, maka tidak ada masalah. Berhati-hati. Dia takut solat tadi tak sah, dia pun ulang balik ketika dia mampu. Ketika dia dah boleh turun dan ada, tidak ada masalah. Okey. Ada yang komen waktu saya, dia kata saya tak solat.
Saya tak solat, dia kata saya tunggu berhenti dekat perhentian baru saya solat terlepas subuh gajah lah. Maka saya pun husnuzan, dia ni ikut dia ikut mazhab Maliki. Salah satu qaul juga dalam mazhab Syafi'i pun kata tak wajib solat, tapi wajib qada. Ada yang kata tak wajib solat, wajib qada. Ada yang kata tak wajib solat, tapi bila dah mampu wajib qada. Mungkin dia ambil qaul itu. Tapi yang rajihnya ialah wajib solat dan juga tak wajib qada based on kisah Aisyah tadi. Naam. Next hadisnya. Okey. Faedah yang seterusnya daripada hadis ni tak habis lagi punya. Dapat diketahui bahawasanya solat witir bukan wajib. Menyanggah kepada mazhab Hanafi yang mengatakan solat witir wajib. Kerana dalam isu ini Nabi solat witir di atas kenderaan. Kemudian Nabi kata lagi ghairu annahu la yusalli 'alaihal maktubah. Kalaulah solat witir itu adalah solat yang wajib maktubah, maka Nabi tak cakap lagu tu, Nabi akan turun juga. Ini menyanggah, hadis ni menyanggah kuat mengatakan solat witir tu wajib berdasarkan hanya semata-mata perbuatan Nabi yang tak pernah Nabi tinggalkan. Walaupun dalam keadaan musafir Nabi tak tinggalkan solat sunat witir. Mazhab Hanafi mengatakan ini dalil mengatakan ini wajib. Dibezakan antara wajib dan fardu. Kemudian dikatakan, kita kata bukan wajib, jumhur mengatakan bukan wajib. Dan dalilnya ialah ini. Nabi kata tak wajib solat atas kenderaan, dan Nabi tak solat, dan Nabi solat witir di atas kenderaan juga menunjukkan dia tak wajib. Okey. Naam, menunjukkan juga agama ini, faedahnya agama dia adalah agama yang bersifat praktikal. Ini kita kena ingat. Agama ni bersifat praktikal. Dan agama ini dia tidak mudah-mudah seperti orang-orang yang sangka, oh boleh je solat tepi jalan raya. Tak apalah bahayakan nyawa orang kita ataupun orang lain. Janji dapat tunaikan solat. No, agama kita bukan agama begitu. Agama ini ialah apabila bercanggahnya antara manfaat dengan mudarat, maka kita utamakan mudarat. Kita dahulukan mudarat. Kita dahulukan untuk elak mudarat. Boleh faham tak? Antara bercanggah nak solat ni, nak solat dekat jalan raya ni, dia adalah antara yang mudarat pada diri dan orang, dan juga manfaatnya ada juga. Manfaatnya ialah solat tadi, maka kita kena utamakan yang bab mudarat. Itu kaedah dia. Agama ni bersifat sangat praktikal, masya-Allah. Okey, baik. Hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala bainama an-nasu bi Quba fi salati subhi. Ini hadis yang saya baca tadi daripada Abdullah bin Umar, dia kata apa? Bainama an-nasu bi Quba, ketika mana manusia di Quba, di Masjidil Quba, di Masjidil Quba dalam solat subuh, izja'ahum atin faqala, maka telah datang atin, satu orang. Ja'ahum atin. Atin ni pendatang, ada orang datang. Maka dia berkata, inna Nabi SAW qad unzila alaihi lailatul Quran. Nabi SAW telah diturunkan padanya malam semalam tentang telah diturunkan Quran. Apa kandungan Al-Quran itu? Wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah. Nabi telah diperintahkan untuk menghadap kiblat. Ayat apa yang turun? Ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Ayat tu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah melihat kamu berulang kali, tuan-tuan, lama ni. Sejak daripada Mekah, kemudian 18 bulan sebelum Nabi berhijrah telah difardukan solat maktubah. Kemudian selepas tu difardukan solat maktubah, lebih kurang dalam setahun lebih juga tetap menghadap Baitul Maqdis, sehingga kan orang-orang
orang-orang Yahudi kata tengok Nabi Muhammad kamu, tengok Muhammad kamu ni, dia kata apa, dia menyeru kepada Islam. Al-Baqarah ayat 144. Yes. Dia kata tengok Nabi, dia kata dia menyeru kepada Islam, dia kata agama kita salah, tapi dia menghadap dekat mana kita, dia solat sama dengan kita. Maka memang Nabi sentiasa menadah tangan meminta kepada Allah supaya tukar kiblat. Maka turunlah, maka falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan alihkan kiblat seperti mana yang kamu tardaha, seperti mana yang kamu redanya, seperti mana yang kamu suka wahai Muhammad. Ayat ni bila saya baca, kita rasa macam subhanallah, adanya satu hiwar antara Allah dengan Nabi. Nabi punya lama menghadap kiblat, meminta kepada Allah, walaupun penantian yang lama itu tetap Allah tunggukan, dan kemudian Allah pun, ayat tu sangat cantik kan. Allah kata apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami melihat kamu menadah tangan sentiasa menghadap kiblat. Kita nak direct issue. Kita kadang-kadang kita doa kan, kita nak kahwin misalnya, kita nak poligami ke apalah, ada nak kahwin atau ada masalah, ada kerja, kita pun menadah tangan menghadap kiblat, doa minta kepada Allah, tak juga makbul. Jangan kita rasa putus asa. Nabi doa menghadap kiblat, angkat tangan kepada sama dekat langit selama setahun lebih, 17 bulan. Nabi, tuan-tuan, Nabi yang kata doa dia doanya takkan ditolak. Tapi still 1 tahun tu lama Nabi doa, sehinggalah akhirnya lepas 17 bulan Allah kata apa? Direct. Kami tengok sebenarnya kamu doa, wahai Nabi. Kami tengok, kami dengar kamu doa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami lihat kamu punya wajah kamu sentiasa taqallub, sentiasa berbolak-balik melihat ke langit, berdoa, meminta supaya diubahkan kiblat. Sekarang Allah bagi. Macam tu juga kita. Walaupun kita berdoa kadang-kadang masih lagi belum dapat apa yang kita, still doa. Insya-Allah Allah akan bagi. Bukan insya-Allah, pasti Allah akan bagi. Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sama ada Allah tu kabulkan doa kita secepat, ataupun Allah kabulkan doa kita terlambat, ataupun Allah simpankan doa kita itu di akhirat. 3 je. Kalau tak dapat cepat, dapatlah lambat. Kalau tak dapat cepat atau tak dapat lambat, dapat ditukarkan dengan pahala di hari akhirat. Itu je. Tidak akan rugi orang yang berdoa. Bahkan orang yang rugi dia tidak berdoa. Allah marah kalau orang itu tak berdoa, tak minta kepada Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih, dalam riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah, yaghdab alaih, Allah marah dia. Allahu akbar. Nak kongsi dalil tentang kita tadi ada baca isu dalam kegiatan yang dalam ini wudu, bukan usaha tak ada, tayamum tak boleh, tak ada wudu lah. Hadis tu tadi, hadis Aisyah bilang hantar tadi kan. Jadi apa yang nampak dalam suratul At-Taghabun ayat 16 ini, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan kamu. Maknanya sembahyang waktu pun boleh berdasarkan ayat ini. Ini dalil. Ya. Betul. Itu antara dalil yang mengatakan wajib untuk solat. Mereka mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Takutilah Allah sekadar yang kamu mampu. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, dalam hadis. Apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah apa-apa yang kamu mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Yes. Rawah Bukhari. Ini adalah di dalam segala rukhsah yang dibenarkan. Fattaqullaha mastata'tum. Solat baring, solat tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, baring. Ini adalah dalilnya. Takutilah Allah, buatlah perintah sekadar yang kita mampu. Tetapi dalam bab larangan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, kata Nabi, kalau aku larang kamu buat sesuatu, dia tak adalah kamu kena stop lah sekadar yang mampu, tak ada. Stop. Kalau buat sekadar mampu. Naam. Okey, baik. So, dekat mana kita? Okey. Okey, baik. Selesailah hadis ni.
Selesai. Ini ayat ni, hadis ni dengan ayat yang turun surah Al-Baqarah ni memasukkan ayat sebelum. Ya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ayat tu di mana-mana saja kamu, sebab ini kata Imam Ibn Katsir, tasliyatun lin nabi. Apabila Allah suruh, apabila Nabi dekat Mekah, Nabi boleh lagi, walaupun Nabi solat di Baitul Maqdis, Nabi still boleh menghadap kiblat lagi. Kan? Nabi menghadap kiblat dan dalam keadaan sama menghadap Baitul Maqdis. Tapi bila Nabi berhijrah ke Madinah, kiblat dah tak ada dah, tak boleh dah. Terpaksa Nabi tidak menghadap kiblat. Dan Allah turunkan ayat ni. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana-mana kamu saja berada, di situ ada wajah Allah. Wajah Allah maksudnya di situ ada tempat yang Allah redha, kiblat Allah. Tak kira dia kata takwil pula wajah kat sini maksudnya. Itu panjang lagi kita cerita. Tapi nak dikatakan di situ ada, di situ kiblat, di situ kiblat. Maka untuk tasliyah, kata Imam Ibn Katsir di ayat ni, tasliyah lin nabi. Moga-moga ayat ini adalah tasliyah ni, maksudnya memberikan rasa gembira kepada Nabi. Kat situ pun kiblat juga, mana-mana kamu diperintahkan untuk menghadap kiblat, situ kiblat. Dan ayat ni juga dikatakan untuk orang yang solat sunat di atas kenderaan. Fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kat mana-mana pun kamu solat, kat situ adalah kiblat. Solat sunat di atas kenderaan walaupun tak menghadap Baitullahil Haram. Maka turun ayat ni, dia menasahkan. Ini kata para ulama, ayat pertama yang dimansuhkan. Barakallahu ya Haji. Ayat pertama dimansuhkan dalam Al-Quran adalah ayat fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ayat yang pertama dimansuhkan dalam Al-Quran, ayat ini dimasukkan dengan mengatakan solatnya ialah di menghadap ke Baitul Haram. Masukkan ayat yang masukkan ayat yang mengatakan solat menghadap ke Baitul Maqdis. Naam. Hadis yang seterusnya ialah hadis An Anas bin Sirin, kan? An Anas bin Sirin qala istaqbalna Anasan radhiyallahu anhu hina qadima. Daripada Anas bin Sirin, best hadis ni, dua-dua ni cerita. Anas ceritakan pasal Anas. Anas bin Sirin ni adalah dia adik kepada Muhammad ibn Sirin. Tabi'in yang terkenal, tabi'in yang terkenal. Tabi'in. Dia tabi'in. Tapi adik dia. Adik ke abang saya tak tahu. Dalam bahasa Arab dia panggil akhu. Kita tak tahu akhu ni adik ke abang. Kena buka tarikh wafat. Kita tahu. Okey. Dia adalah akhu Muhammad bin Sirin. Dia kata istaqbalna Anas. Dia duduk kat Syam. Dia kata kami menjemput, kami pergi keluar, kami menjemput Anas bin Malik. Anas bin Malik datang ke Syam. Anas bin Malik datang ke Syam, maka kami menjemput Anas bin Malik nak tengok keluar nak jemput ni. Dan ketika itu Anas bin Malik dia buat apa? Falaqiyahu bi'ainin tamar, dan kami jumpa dekat telaga tamar. Dekat Syam lah satu tempat namanya Ainul Tamar. Dekat situ memang ada banyak pokok tamar. Fara'aituhu yusalli ala himar, dan aku melihat Anas bin Malik dia tengah solat dekat atas himar. Wa wajhu min dzal janib, iaitulah wajah dia dekat sebelah kiri kiblat. Ni kiblat. Ni kiblat, ni wajah dia. Jadi sebelah kiri dia ni kiblat. Dia tak menghadap kiblat. Kenderaan dia datang ke sini, sedangkan kiblat sebelah sini. Maka apa yang berlaku? Faqultu ra'aituka tusalli li ghairi qiblah. Apa pasal aku tengok hang solat tak menghadap kiblat? Sesat ke hang ni? Kalau kita tambah lagi hang sesat lah. macam yang kita kena, bukan saya je kena, ramai lagi. Yang saya tulis kat Facebook tu rasanya saya punya ayat lembut lagi. Saya kata bagus orang yang solat tepi jalan ni, dia penjaga solat, kan tuan-tuan. Orang yang solat tepi jalan ni sanggup mengadakan nyawa, mestilah orang yang tak pernah tinggal solat. Orang yang biasa tinggal solat, bukan kata solat mana-mana pun dia tak solat perlu waktu, dia tak kisah, dia takkan rasa resah kalau tinggal solat. Maka puji lu bagus, tapi tak kena kayanya. Ada orang yang saya baca, ini semua jahil. Allah, saya kata agak-agak lah, saya kata kawan tu solat jahil, tak belajar semua. Memanglah benda tu memang, tapi tak perlulah kita rasa gitu. Tapi selembut-lembut kita cakap tu pun masih ada juga orang yang tadi jahil tu lagi lah kena teruk kan. Kita pun Ustaz ni segera tak bagi orang solat, bla-bla macam-macam lah. Okey, baik. So, Anas bin Malik dia solat di atas kenderaan, maka orang tanya, pasal apa kamu solat? Orang Syam tak tahu. Orang Syam, kalau orang Madinah tu memang tahu, kan? Ni orang Syam.
Kenapa kamu lihat kamu solat sedangkan tak menghadap kiblat? Faqala laula anni ra'aitu Rasulullah yaf'aluhu ma fa'altuh. Kalau aku tak tengok Nabi buat lagu ni, aku takkan buat. Anas bin Malik. Maksudnya Anas bin Malik tengok Nabi buat. Solat sunat di atas kenderaan. Ada orang yang bawa hadis-hadis macam ni, dia bawa kepada solat fardu. Ada. Syarah pada dia solat atas kenderaan, dia solat zuhur semua di atas kenderaan tanpa sebab, suka-suka. Boleh berhenti duduk tapi solat atas kenderaan. Ada. Ini kita panggil itu betul sesat. Itu betul. Baca hadis faham kot, dia suka dia. Faham kot satu hadis. Padahal hadis ni dia ada metod dia. Dia ada umum, dia ada khusus. Dia ada bawa, dia ada yang mutlak, dia ada muqayyad, dia ada am, dia ada makhsus, dia ada semua tu perlu ditengok. Kata Anas Ibn Sirin, dia kata dalam hadis ni kita dapat tahu bahawasanya solat ni adalah solat sunat. Apa qarinahnya? Dia kata laula anni ra'aitu Rasulullah. Ini qarinah dia mengatakan ini adalah solat sunat. Sebab dalam hadis yang awal tadi kita kata ghair Nabi tak solat fardu di atas kenderaan. Laula solat tadi ghair annahu la yusalli al-maktubah. Solat maktubah. Maka menunjuk ini qarinah yang menunjukkan, qarinah ni bukti menunjukkan Anas ni solat apa? Maksudnya Anas solat sunat. Sebab dia kata aku lihat Nabi solat atas kenderaan, solat sunat. Okey. Salah sekarang. Okey. Main tak kursi. Banyak orang main tak kursi. Saya dia tak sujud. Sakit pinggang tapi kedai kali-kali boleh. Juga kan? Okey. Dia rokok boleh, sujud tak boleh. Tak apalah, kita terima kesan tu. Kalau benar dia sakit pinggang. Namun dia beralasan hadis ini atau beralasan dengan sembahyang kedar tersebut yang cerita hadis ini adalah sembahyang sunat atau kenderaan. Atau kenderaan semua sendiri. Adakah cerita kenderaan? Adakah yang kita beri? Okey. Solat di atas kursi ni, kalau dia memang memerlukan kursi untuk duduk, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya atau rasa tak boleh diri je, kursi lah tempatnya. Sampai tak ada kursi pun marah ke masjid. Kenapa tak sediakan kursi? Padahal dia boleh duduk kat bawah. Ada orang yang memang dia tak boleh, memang kena duduk kat kursi, dia tak boleh duduk bawah, sakit. Dia sakit, dia tak boleh duduk bawah. Maka memang kena duduk kat kursi lah. Masalahnya benda tu dia jadi terlampau umum sehingga orang kalau orang rasa tak boleh solat diri je, kena cari kursi. Itu masalah. Maka itulah saya kata, kalau tengok orang solat atas kursi tu snuzon je lah. Kalau ikutkan kaedah, kalau tak boleh diri, duduk kat bawah tu boleh. Kalau dia mampu duduk, solat duduk kat bawah. Tak mampu duduk, baringnya kepala menghadap atas, kaki menghadap kiblat. Macam tu. Dan dia wajib untuk menghadap kiblat juga. Sama ada dia sendiri pusing katil dia ataupun orang pusing katil dia, suruh nurse ke apa-apa pun, kalau tak ada orang pusing katil, solat tanpa menghadap kiblat, ulang ke tak? Tak payah ulang. Okey, itu dia. Jadi kalau tengok orang solat atas kursi tu, snuzon je lah. Snuzon. Dia memang tak boleh duduk bawah kot. Tak boleh duduk bawah. Dalam masa yang sama, kita sound dekat ustaz ceritakan sikit. Nanti ustaz tu ceritalah. Bahkan solat atas kursi ni lagi masalah. Sebab nanti dia nak kira mana? Kaki kursi nak soft tu, kaki kursi ke kaki dia? Kalau kira kaki kursi, kepala orang masuk bawah kursi. Afwan, kalau nak ke kaki dia ikut saf, maka kaki kursi tu dia akan ambil saf orang. Melainkan sekarang ni saf jarak kan. Okey lah, tak kisahlah, dia boleh solat ikut badan. Iktibar dia adalah badan dia. Nanti kita akan masuk dekat bab saf bagi tu. Ada lepas ni memang bab saf. Saya nak sentuh bab saya ke solat jauh. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat, jarak mana yang jadi batal solat. Mazhab mana yang kata batal solat? Bid'ah ke waktu zaman corona ni solat jauh-jauh, dan sebagainya. Okey, saya kira habislah dalam bab istiqbalul qiblah. Wallahu a'lam bissawab. Habis kan 9.30 ke? Ke sampai 11? Saya kan. Mangat ustaz ni macam orang tak ramai sebelah. Okey, baik. Begitulah. Kalau ada soalan boleh kita bangkitkan, tanya atau nak tambah boleh lah.
Sekarang ni kita ada beberapa daerah pada kerana ada 13 kluster. Kluster yang paling top sekarang ni dulu kluster Mama. Kan ada kluster Siva Gangga. Siva Gangga, ha. Okay. Dan dia ada super upgrade semua. Super fast. Dia punya virus ni lebih cepat. Sehingga boleh dalam tempoh beberapa hari saja dia melampau peralihan dia. Dia sangat kaya. Ipoh seorang dah terjebak. Kena? Ipoh seorang? Ustazah, dia dengar je. Boleh ikut stop kot? Dah stop dah? Sekolah. Dah stop? Sekolah. Habis dah kot? Ke ada soalan nak ni? Sekolah 90 sekarang dah lah. Habis duduk kawasan seperti kita ni. Ustazah ni dia kahwin di kampung Bukit Hantu. Oh ya, Hantu. Balik, hari tu cuci raya lah, raya haji ni. Dia tak sempat sekolah lah sebab dia Senin tu sekolah tak sekolah hari Selasa kan. Hari Senin dia buat swab, ambil saringan, confirm positif. Yang kes ni? Kesnya Siva Gangga ni? Kluster dia? Adalah kluster Siva Gangga. Saya nak cakap dia nak pergi fokus bincang ni. Dia menarik kepada Selangor. Dia melarat ke Selangor di Surah Jannah Seksyen 23 Sya'alah tutup surah. Jadi orang sini komen gimana angka semayang tak boleh pun tak boleh. Jadi kita nak dari satu isu yang seolah-olah benda ni semua pihak yang terlibat hingga keluar pula mulut itu mengatakan dah tak boleh semayang. Orang semayang bila lari pun bising. Ini orang kita cakap sampai surah musik. Jadi seluruh di Kedah khususnya di Kumbang Kasuh habis tutup ni. Surah tak boleh ngaji, tak boleh semayang pun ni. Dia semayang kembali asal balik 3 orang. Apa kalau Ustaz orang yang cakap ini cerita pasal ni, cerita semayang ni terpaksa. Kita pun tahu apa syariah kan. InsyaAllah. Sebenarnya dia isu dia balik kepada SOP tu lah. Kita ni walaupun ada SOP, kita tak, saya sendirilah ni, kita tak ikut betul-betul pun. Even kat masjid tu SOP ada pun tak adanya sangat pun. Kita tak apa ikut. Memang 90% kita akan rasa takkan kena lah. Tapi 10% tu lagi, tu kadang-kadang tu yang terjadi tu. Terjadi tu berlaku sebab tu lah SOP tak ada tu. Maka bila berlaku, bila tak berlaku, kita selalu rasa resah kan, banyak susah lah SOP ada semua. Tapi bila berlaku macam tu lah, terpaksa tutup masjid dan sebagainya. Dia dalam kalau ikut beragama ni bukan ikut semangat. Dia ikut rasional, dia ikut waqi', ikut situasi semasa. Sebab tu waqi' sekarang ini solat tu saya tak setuju ni. Ada geng-geng salafi masih lagi yang masih duk tekan dengan lagi. Ada juga dalam Facebook tu. Dah stop dah kan? Masih lagi. Nantaklah kau. Masih ada lagi. Itu pun satu kepala juga tu geng salafi. Kita kata solat jarak jauh ni, kita kata itulah yang sunnahnya sekarang ni. Mendapati konsep tu supaya tidak ada mudarat tu. Oh, dia kata Saudi tak buat pun. Salafi kalau tak kata Saudi tak ada buat pun. Saudi buat 2-3 hari lepas tu. Saya pun naik, ni Saudi dah buat. Dia kata, Saudi bukan kiblat salafi. Dia jawab balik. Dia kata Masjidil Haram dah buat, tengok. Oh, dia punya mengata kita, dia kata ustaz tak tabayyun, itu bukan solat fardu, itu solat sunat, itu solat tarawih je. Keluar pula esok panjangnya video memang solat fardu. Terus 5 waktu solat fardu. Dia kita nak main gitu lah, lantaklah mana lah. Saya main tawaf macam tu. Memang itu sunnah dia. Memang itu. Itulah dia kita panggil waqi' dia. Agama ni bukannya, memang ada mazhab nanti, mazhab Hanbali. Solat jarak ni masuk ni. 3 makmum, 3 orang kan. Kalau mazhab jumhur kata solat walaupun jarak-jarak selagi mana dalam masjid tak batal solat. Tak batal solat. Mazhab Hanbali solat jarak ada 3 makmum 1 meter lah tu. Batal solat. Ataupun solat di belakang seorang-seorang. Ada lagi tempat kosong depan, dia solat seorang, soft di belakang seorang. Solat dia fasid, solat dia tak sah, solat dia rosak. Tapi itu kalau solat yang tidak ada uzur. Kalau ada solat yang uzur, maka tidak ada masalah jarak-jarak juga.
Walaupun dalam mazhab yang mengatakan yang katakan batal. Jadi tidak ada masalah. Lepas sebab tu memang ada kibar salafi yang mengatakan awal-awal memang dia kata solat tu bid'ah. Tapi lepas tu kibar salafi tu pun tukar juga fatwa dia, kata lepas kerajaan kata kena wajib jauh-jauh, dia pun tukar fatwa dia ikut yang kerajaan. Yang peliknya salafi yang bukan salafi semua lah, yang ni. Yang dia kata ikut salafi ni. Mula dia kata kat salafi kat Saudi tak buat. Lepas tu salafi Saudi buat pun dia masih lagi pegang teguh pula. Masjidil Haram buat pun masih lagi ni. Kibar ulama salafi yang tukar fatwa pun dia masih lagi sampai sekarang dia masih lagi pegang kata kena ni. Walhal kita punya daripada awal memanglah kerajaan dah keluarkan begitu. Ini masalah yang kita tak mengaji lah. Tak mengaji. Yang saya tengok tu pun bukan jenis mengaji pun, jenis tu. Hanya intisab kepada nama salafi tapi bukan jenis mengaji. Jenis tak mengaji. Jadi tu jadi masalah. Kalau mengaji dia faham. Saya rasa masalah maqasid syariah 5 perkara itu tidak dikeluarkan kami yang tak tahu. Maqasid ni bahaya ni. Maqasid ni kena dia belajar asas-asas dulu kan. Fiqh habis dulu, lepas tu baru maqasid. Lagi dia pergi maqasid saja. Apa benda pun dia tak buat. Nah, bahaya maqasid ni. Bab maqasid ni memang isu yang agak kritikal. Dia kalau masuk langkah sikit maqasid, kita nak jaga apa ni, jaga macam-macam lah nanti semua. Nak jaga ni semua dia jadi bolehkan. Tak apalah. Ala kulli memang betul maqasid tu. Nanti kena ambil satu orang ustaz mengajar maqasid kat sini. Boleh? Insya-Allah. Ustaz mau. Kaitan dengan kiblat. Berkatakan biasa di hotel atau homestay seperti kiblat condong. Bila condong tak cukup nak berjemaah satu saf. Boleh tak luruskan sedikit alih pada arah kiblat yang condong tadi tu? Sikit boleh masuk lagi seorang. Okey. Kiblat ni dia wajib dia ialah bagi orang yang duduk nampak Kaabah, wajib dia solat ain Kaabah. Bagi orang yang tak nampak Kaabah, dia duduk luar masjid, solat dia menghadap ke Kaabah tapi dia punya ibrah dia ambil tengok masjid saja. Dia main agak kat situ dah jadi zon. Orang yang depan-depan mata dia Kaabah kena menghadap ke Kaabah. Orang yang di luar masjid dia tetap menghadap tapi dia punya petanda dia adalah masjid. Dan begitu juga orang yang di luar petanda dia adalah Mekah. Orang yang di luar petanda dia adalah Mekah walaupun menghadap Mihang. Dan sebab tu para ulama bincang kalau lari sikit adakah sah solat dia? Jawapannya solatnya sah. Sebab yang menandakan itu adalah zon juga. Solat dia lari sikit. Tapi kalau memang kita rasa itulah tanda solat kita, maka dia lari sikit-sikit tu dia tidak akan memudaratkan dan solat dia sah. Bagi isu solat yang tak boleh, solat dia pendek tu, maka sebenarnya dia boleh duduk sebelah imam. Yes. Soft yang tak boleh muat dia kena mari duduk kat sebelah imam. Sebelah kanan dan sebelah kiri dia boleh duduk. Itu. Dia tak perlu larikan kiblat. Kalau dia tak tahu tak apalah, tapi kalau dia tahu solat tetap menghadap kiblat, itu yang diyakini dia. Tapi kalau dia tak boleh nak lari sikit tak masalah. Tapi apa yang patutnya lebih dibuat ialah dia mari solat sebelah imam. Sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Sebelah kanan dah penuh, dia boleh solat sebelah kiri. Jadilah semua soft macam solat perempuan. Boleh tak? Boleh. Itulah cara dia. Wallahu a'lam bisawab. Dah pukul 11, kita pun berhentilah kuliah kita. Alhamdulillah banyak pertanyaan sampai ke 11. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik adalah kelemahan diri sendiri. Kita tangguh majlis kita. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk bab ni pula, bab soft ni. Soft ni sangat bagus ni kena dengan apa yang berlaku juga pada zaman corona ni, insya-Allah. Okey, baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.